Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi risalatihi al-musanna bi faridatil faraidi fi ilmil aqaidi. Dan barangkali kerana hikmah yang tersebut itu, yaitu menghimpun kedua kelima syahadat tersebut akan sekalian aqaid serta pendek kedua kelima syahadat tersebut menjadi oleh syarak akan kedua kelima tersebut tarjumah bagi barang yang di dalam hati daripada iman. Baik, kita sambung laginya. Dan barangkali wala'alla lah kalau dalam Arab kan. Nah, mudah-mudahan atau barangkalinya. Nah, kerana hikmah yang tersebut. Tu hikmah yang tersebut itu. Ada itu tu. Nah, kerana hikmah yang tersebut itu. Mana hikmah yang tersebut itu? Yakni yaitu hikmah yang tersebut itu. Dia nak menyata. Nak menyata orang panggil apa hikmah yang tersebut itu. Tak sudut cari lain lah, ada depan tu dah. Dia akan menyatakan orang panggil musyarun ilaih bagi itu tu. Mana hikmah yang tersebut itu. Itu tu orang panggil musyarun isim isyarah. Itu isim isyarah tunjuk, ada orang panggil isyarat. Isyarat, maka benda hak di isyarat tu duk mana?
Kalau cari pula belakang tu pening dah kitanya. Mujuk musannif Syekh Ahmad, dia tolong kita. Dia tolong. Dia kata iaitu hikmah yang tersebut itu ialah menghimpun kedua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalimah tadi itu menghimpun akan sekalian, yakni akan makna sekalian. Tuh. Akan sekalian, yakni akan makna sekalian. Bukan menghipung untuk menghipung lafaz. Kalau hipung lafaz dengan mana terkandung wujubul wajib, mana mesti ada Allah. Istihalatul mustahil, tentu tiada Allah. Dalilnya alam ini. Lepas tu masuk di mana tu? Masuk dalam la. Duduk terkandung dalam la atau dalam asyhadu. Bukan makna lagu tu. Orang panggil menghipung ni akan makna. Terheret reti makna. Itu maksud menghipung sini. Terheret reti, terheret renti pada hati kitanya akan makna sekalian aqaid, yakni sekalian tambatan-tambatan bagi kepercayaan. Aqaid yakni tambatan iman, aqaidil iman, segala tambatan simpulan bagi kepercayaan, yakni yang terdahulu sebut syarahnya. Tu lagu mana? Sebagai menghipung atas jalan wujubil wajibati wastihalatil mustahilati. Bukan berhipung hak wajib, hak mustahil. Tak boleh berhipung hak wajib dengan mustahil tu. Takut dia mau faham kata berhipung ada dengan tak ada di zat Allah Ta'ala. Mana boleh berhipung lagu tu. Hak kata berhipung aqaidil iman tu berhipung wujubil wajibati. Gitu. Takdir gitu. Berhipung mesti ada Allah. Lepas tu tentu tidak tiada Allah. Istihalatil mustahilati. Tentu tidak tu istihalah. Mustahil tiada Allah. Jadi tak hak tu istihalatul mustahil tu wajib. Kenapa boleh? Tentu tidak tiada Allah tu mesti. Tak ada Allah tu hak tidaknya. Tentu tidak tiada Allah tu mesti. Istihalatul mustahil tu wajib akal. Kenapa boleh tu? Di sinilah orang panggil dulunya balah tutup guru pondok kita ni di Fatani, di Kelantan pun ada masuk juga. Apa? Isu mustahil coding. Mustahil coding. Ada beberapa tutup gurunya. Dia kata mustahil ni coding. Mustahil coding. Mana mustahil coding? Tak ada Allah tu sedia kala lagi ada. Berat tu. Tak ada Allah tu orang panggil mustahil. Pak coding mana? Sedia kala lagi ada di Allah. Tak ada Allah. Bukan gitu makna hak dia kahana. Makna tok guru hak kata mustahil tu codingnya istihalatul mustahil tu coding. Tapi oleh kerana kurang mencermati, dia panggil kurang menghalusi dari segi bahasa, maka dia cakap mustahil ni coding. Mana tak ada Allah sedia kala lagi lah ya. Mana tak ada Allah sedia kala. Dia kata tentu tidak tiada Allah tu sedia kala. Kalau tentu tidak tiada Allah tu sedia kala tu bukan mustahil, tu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil ni wajib, bukan mustahil. Hak mustahil itu mustahil, hak istihalatul mustahil itu bukan mustahil, wajib. Pening dah sikit-sikit tu. Sebab tu sebulan 2 kali je yang duk anyuk-anyuk, pening. Tentu tidak tiada Allah tu mesti. Tentu tidak tiada Allah tu sungguh tak tentu tidak tiada Allah. Sungguh. Apa? Sebab Allah mesti ada. Tentu tidak tiada Allah tu mesti ya. Baharu Allah tu mustahil. Tentu tidak baharu Allah tu istihalatul mustahil. Bila lagi tentu tidak baharu Allah? Sedia kala lagi. Mesti tu tentu tidak. Baharu, tentu tidak baharu tu sedia kala lagi. Tu baru Istihalatul mustahil tu qadai boleh dah kata. Tapi kalau kata mustahil tu qadai mana?
Baharu Allah tu kodeng. Baharu tu makna apa? Ada permulaan bagi ada Allah. Kodeng, apa kodeng? Ada, tidak ada permulaan bagi ada. Lepas tu lagu mana jadi? Nah, jadi Tuhannya baharu sedia kala lah. Gimana? Tak ada permulaan bagi ada baharu Tuhan. Tu berat tu jadi tu. Tu jadi balah gagal dulunya. Antara tokoh yang kuat lawan mustahil kodeng ni ialah Syekh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Fatani, mertua Babul Iskam. Tuan guru ayah Deskam orang panggil. Dia hingga karya kitab Tashilud Du'afa. Kitab tu saya buat daurah itu dulu, ada pelajar-pelajar you minta buat daurah hotel dah. Dalam kitab tu memang dia i'tiraf, dia jawab orang panggil masalah mereka tutup guru hok duk kata, bukan duk i'tikad, duk kata mustahil ni kodeng. Jadi hak sebenarnya tutup guru hak kata mustahil kodeng pun bukan dia nak makna mustahil kodeng. Dia nak makna istihalatul mustahil tu kodeng, tapi nyagi kecek mustahil tu kodeng. Dia panggil cakap tu kurang cermat. Tok D ni orang cermat sebab dia anak murid pada MK, Syekh pada MK. Syekh pada MK ni sepupu dengan pengarang kita duduk muzakarah ni. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain ni, Al-Fatani Al-Makki ni. Jadi Tok D sekarang ni dia karya kitab lawan. Jadi zaman dulunya siapa tahap mufarakah semaya, ni jemaah mustahil kodeng ni. Ni jemaah istihalatul mustahil tu hak kodeng. Belawan tuk guru sama tuk guru. Jadi balah tuk guru sama tuk guru ni bukan baru learn ni, jak dulu lagi. Biasa ya tu. Cuma zaman dulu tak ada Facebook. Ya tak ada Facebook, tak ada YouTube. Zaman dulu balah tu kan ahli-ahli ilmu lah yang tahu. Sebab apa? Sebab kitab-kitab zaman dulu ni bukan seperti sekarang mudah dicetak. Zaman dulu kitab ni orang imla, orang tulis, makhtutat, mana tulis tangan. Orang ni nak mengaji, orang ni lah hak akan tulisnya. Bukan boleh jual cetak mesin percetakan lepak cok. Tak gitu dulu. Dulu sosok kitab tu dia tulis. Tu timbul makhtutat, manuskrip dia panggil, tulis tangan. Jadi kitab-kitab zaman alim ulama kita dulunya tidak mewah seperti kita sekarang. Kitab-kitab ni hanya orang-orang yang mengaji agama saja yang memiliki. Orang-orang awam ni memang tak ada kitab lah. Dengar tok guru sebut gitu, lalu dah tak ada apa-apa. Sebab dia tak ngaji. Dia ngaji pada ain gitu ya. Jadi kitab-kitab alim ulama ni dipegang oleh alim ulama juga ataupun penuntut-penuntut ilmu di pondok-pondok, di madrasah-madrasah. Jadi orang-orang yang mengaji agama ya tahu bahawasanya ada berlaku selisih pendapat, khilaf, balah tok guru tu tok guru ni. Tu biasa dah. Cuma zaman lah ni oleh kerana zaman moden ni, mau din dia panggil. Mau mampus, din agama. Mau din maknanya mampus agama kata ni. Zaman moden ni, zaman mampus agama ni, kemudahan tu banyak tu habui. Tak usah kata kitab dalam bentuk kertas gini, PDF ni ada. Kadang-kadang tuk guru ngajar jalan tak bawa dah kitab gini, dia bawa PDF ya. Bawa PDF pak buka. Senang lah mela ni dia ni. Jadi kitab tu tersebar habis. Orang jahil pun boleh pegang, tak reti baca pun boleh tengok, boleh milik kitab. Orang tak mengaji agama pun boleh beli, boleh milik kitab. Cuma ada je milik tu untuk dapat pahala gitu lah. Ya sendiri tak reti baca berapa. Pas zaman orang panggil apa? Tu zaman dunia tanpa sempadan. Dengan laman sosialnya banyak, YouTube, Facebook, alat-alat nak menyapa orang panggil agama ni banyak alat dia. Dulu sak khabar risalah gitu je. Lah ni TV, YouTube, gapo semua macam-macam. Maka orang-orang awam ni dia kata, wano tok guru sama tok guru kelahi ni. Dia jadi pening jadi. Padahal dah. Zaman dulu tu balah dah. Ni. Tahap mufarakah semaya. Tak sah ikut mana-mana tutup guru i'tikad mustahil tu kodeh. Apa? Kafir. Kafir tu. Sebab apa kafir dah? Mustahil tu apa? Tak ada Allah tu mustahil. Betul tak? Tak ada Allah tu perkara tentu tidak. Tak ada Allah tu perkara tentu tidak. Lepas tu tak ada Allah tu kodeng. Mustahil tu kodeng. Tak ada Allah tu kodeng. Kodeng tu apa? Tak ada tidak ada permulaan bagi ada. Jadi tak ada Allah tu ada, dia tak ada permulaan bagi ada. Sedia kala lagi tak adanya Allah. Tak kafir apa?
Tu. Nah, jadi tak boleh pergi tu mustahil qadim salah lah. Lepas tu kena katakan istihalatul mustahil itu qadim. Baru tu. Tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak tiada Allah, sungguh tak? Sungguh. Sebab tu boleh kata qadim. Boleh kata azali boleh, qadim boleh. Kalau kita kata qadim dengan azali itu taraduf, muradif, itu qadim ila azali, azali ila qadim, boleh panggil qadim. Sebab di sana ada khilaf lah antara ulama apa makna qadim, apa makna azali. Kata setengahnya azali itu kena perkara tu yang tak ada mula bagi ada, sama ada perkara tu ada atau sungguh saja, tak ada kira. Maka di atas pendapat ulama yang mengatakan azali itu ialah perkara yang tak ada mula bagi ada, sama ada perkara tu ada ke sungguh saja, maka qadim itu tertentu kepada perkara yang ada yang tak ada mula bagi ada. Jadi di atas pendapat ni wujud kidai bakok mukhalafah qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah, hak tu tak boleh panggil qadim, boleh panggil azali je. Kudrat iradah ilmu hayat samat basar kalam serta zat Allah Ta'ala tu sendiri boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Tapi kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan qadim ialah azali, azali ialah qadim, maka boleh katalah wujud kidai bakok muka qadim, azali. Boleh panggil. Tak apa. Itu lagu tu dah. Tu senang sikit, malah nak mikir kita malah nak mikir mana. Hak mudah-mudah ya, mudah. Itu lagu tu. Baik. Kalau gitu dia katakan menghimpun keduanya, yakni kedua kalimah syahadat itu akan sekalian aqaid takdir, akan sekalian makna aqaidil iman. Mana makna aqaidil iman? Bukan hipu lapah dah. Hipu makna tambatan simpulan bagi kepercayaan. Kalau kita tambah ada Allah tu wajib kita percaya, betul tak? Ada Allah iman. Kalau kita tambahnya mesti ada Allah. Itu tambatan iman. Tak ada Allah tentu tidak. Kita tambah dengan tentu tidak tiada Allah. Sebab apa? Sebab tak ada Allah, ada juga orang percaya, betul tak? Ada orang percaya Tuhan tak ada. For etis. For mulhidun dia panggil. Dia kata Tuhan tak ada. Semula jadilah perkara-perkara ni. Tengok. For etis. For mulhidun. Jadi kita kena tambah juga tu. Tambah dengan apa? Dengan tentu tidak. Tentu tidak tiada Allah. Tu. Dalilnya alam ini. Tu mudah-mudah. Kita duk bercara dah lepas. Jadi tipu makna aqaidil iman. Mana makna aqaidil iman? Wujubil wajibati. Itu. Wastihalatil mustahilati wal jawazil jaizati. Begitu. Tripung perkara, tripung tentu sungguh, perkara tentu sungguh, tripung tentu tidak, perkara tentu tidak, tripung boleh jadi perkara yang terima sungguh, terima tidak. Tripung dalam itu. Tripung. Terheret reti dia panggil. Bila sebut kata asyhadu alla ilaha illallah, hak kita duk ngaji tu masuk dah dalam perut kita, yang tambah dah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Aku sanggup jadi saksi akan bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? Makna orang panggil mutabakah, tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada satu zat, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tu la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar, tak ada Tuhan yang sebenar ni. Bukan Tuhan palsu, Tuhan yang sebenar. Mana Tuhan yang sebenar? Tuhan yang sebenar ni makna iltizam yang masa. Tuhan yang sebenar ni ialah Tuhan yang mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Itu. Tuhan yang sebenar tu ialah Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Dia tak berhajat gapo-gapo pada benda lain dan berhajat tak boleh lepas dengan dia oleh tiap-tiap barang yang lain. Tak ada hak lagu tu melainkan Allah saja. Allah Tuhan yang sebenar. Allah satu zat yang tak berajak gapo-gapo lepas sebuah serbi daripada benda lain, dan benda lain semua sebuah serbi tak lepas dengan dia. Tu. Dia saja. Bila sebut kata terkaya daripada tiap-tiap barang lain, terheret itu. Mesti ada dia, tentu tidak tiada dia. Mesti kekal dia, tentu tidak binasa dia. Mesti sedia dia, tentu tidak baharu dia ila akhir.
Dah. Masuk ke istighna iftikar, ingat kan? Nah, tu. Teripun lagu tu, terheret reti lagu tu. Tu dah. Mana dah tadi? Serta pendek keduanya, yakni pendek lafaz keduanya, kedua kalimah syahadat itu. Sertanya padahalnya pendek je, dua kalimah syahadat tu. Tak sampai seminit kalau kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Nah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek tak? Pendek ya dua kalimah tu. Tapi segala benda hak kita duduk sipu tu, aqaidil iman tu terheret masuk, terpaham mari, tergambar mari, terreti dalam perut kita, dalam hati kita tu. Tersilau mari dalam hati kita. Tu dah. Menjadi oleh syarak. Oleh syarak tu pada hakikat ialah Allah lah. Pada majah syarak, ya, syarak itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Barangkali kerana hikmat ni lah. Tu. Buai-buai tadi. Kalau dia tak nampak ayat ini nak kecek. Iaitu tu nak tafsir bagi isim isyarah hikmat yang tersebut itu. Menghipung gapo hikmatnya? Hikmatnya menghipung dua kalimah syahadat tu atas clear aqaidil iman. Padahal pendek je lafaz dia. Berhenti setakat tu. Ayat hak dia nak kecek lagu ni. Dan barangkali kerana hikmat tulah menjadi oleh syarak. Baru faham? Faham tak? Tadi jumlah mu'taridah tu dia panggil. Jumlah yang menyelangi. Tu. Menyelangi antara ikutlah antara mubtada khabar ke antara pa'i ke ikutlah. Boleh belaka tu nak katanya. Menyelangi situ. Ayat yang nak cakap lagi ni. Dan barangkali kerana hikmat yang tersebut itulah menjadi, yakni telah menjadi oleh syarak, yakni syarak pada hakikatnya syarak, pada hakikatnya syarak ialah Allah Subhanahu wa taala. Syarak tu undang-undang, tapi makna yang kehendak sini ialah syarak, tukang yang buat undang-undang ni. Siapa pada hakikat tukang yang buat undang-undang? Allah Subhanahu wa taala. Pada majahnya tukang yang buat undang-undang ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu telah menjadilah oleh syarak, ini oleh syarak, oleh Allah dan Rasul. Begitu apa? Akan kedua kalimah syahadat tu. Akan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah tu. Menjadi apa? Tuhan dengan Nabi ni dia buat gapo ke dua kalimah syahadat tu? Menjadi akan terjemah, akan juru bahasa kita kata. Terjemuh mana? Jom balik bahasa. Jom balik bahasa. Dengan makna apa juru bahasa ni? Dengan makna memberi reti kepada orang yang mendengar. Itu orang panggil terjemuh. Macam kita duduk dengar orang Cina kecek atau berita Cina atau cerita Cina atau drama Cina atau TV conceng. Kalau tak ada terjemuh di bawah tu faham tak? Tak faham. Duk angguk gitu. Tengok apa tu? Tengok cerita Cina. Weh lah. Demo faham tak? Tak faham. Dengar muka tak pekak. Faham kan tak? Tak faham muka tak ada terjemuh. Jadi kalau ada terjemuh bawah tu, terjemuh tu translate dia panggil apa terjemuh? Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah satu bahasa ke bahasa yang lain. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain. Tapi hak ni bukan pindah satu bahasa pada bahasa yang lain. Ni orang panggil memindahkan makna kepada lafaz. Tu makna tu dalam hati. Royak dengan lafaz. Seolah-olahnya orang hak kata asyhadu alla ilaha illallah, aku sanggup jadi saksi bahawasanya
Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tak ada satu zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya, melainkan Allah. Seolah-olah dia mengaku kata Allah mesti ada, tentu tidak, tiada Allah. Allah mesti sedia, tentu tidak, baharu Allah. Allah mesti kekal, tentu tidak, binasa Allah. Allah mesti tak serupa akan yang baharu, tentu tidak, serupa ia akan yang baharu, ila akhir. Seolah-olah. Nah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah yang mengaku pula bahawasanya para nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah, tentu tidak, dia tu bohong, khianat, dusta. Dusta aja, bohong tak ada ni. Apa tak ada? Bodoh, nak menyembunyi. Tentu sungguh orang panggil para nabi, para rasul tu Adam, Idris, Nuh, Soleh ila akhir. Dan Nabi Muhammad ni lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Mak dia Aminah bintu Wahbai. Umur dia 63 tahun wafat. Dia orang Arab, orang Mekah, orang Arab Quraisy daripada Bani Hashim. Bani Abdul Muttalib. Lepas tu dialah yang diutuskan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihi salam. Dia yang menyampaikan bahawasanya sembahyang 5 waktu ni wajib. Haram meninggalkan sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan ni wajib. Haji ke Mekah bila mampu wajib. Gapo lagi? Ila akhir. Zina ni haram. Rokok pula. Salah sebut. Minum arak ni haram. Reba ni haram. Judi ni haram. Ikut gila. Gapo Nabi sebut? Ma ulima minad dini bidarurah. Apa yang diketahui daripada agama dengan secara mudah. Tu. Seolah-olahnya itulah hak dia kena rayak ketika mana dia nak masuk Islam. Tapi panjang sangat tu. Alah payah nak masuk Islam lalu tu. Nak masuk Islam kena mengaku. Aku naik saksi, aku sungguhnya aku bersaksi bahawasanya Allah mesti ada, tentu tidak, dia tak ada. Dalilnya alam ni. Patung sembahyang ni wajib, haram zina, haram judi, haram makan babi, haram minum arak, haram makan riba, haram. Banyak wajib taat kepada ibu bapa selagi mana tidak maksiat pada Allah Taala. Wajib taubat, haram deki, haram mengopak. Banyaklah kena. Sehari tu sore boleh tentu boleh sudah nak masuk Islam. Padahal semua tadi itu teripung maknanya dalam dua kalimah yang ringkas tadi. Kerana tu hikmahnya menjadi oleh syarak akan kedua kalimah syahadat tu terjemah. Apa terjemah? Jom balik bahasa, jom royak, jom beri reti kepada orang yang mendengar. Itu makna terjemah. Bagi barang, bagi perkara yang di dalam hati orang yang berkata. Di dalam hati orang ini, di dalam hati orang yang berkata. Dalam hati ni banyak ni, semaya wajib, zina, haram, apa penuh dalam hati dia ni. Maka hak jum berayak gapo hak dalam hati tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Gapo barang tu? Bayan pada kata barang. Daripada iman, percaya. Apa iman? Tasdiqur Rasul, membenarkan Nabi. Wa tasdiqu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bidarurah. Dan membenarkan dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang diketahui daripada agama ni dengan secara mudah. Tu yang panggil iman. Lawannya kufur. Apa kufur? Takzibur Rasul, mendustakan Nabi. Wa takzibu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bidarurah. Mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang diketahui dengan agama ni dengan secara mudah. Nabi kata Tuhan ada, tak ada. Nabi kata Tuhan ni kuasa, lemah. Contoh. Nabi kata Tuhan, gapo lagi? Tuhan ni sah, banyak ekor. Contoh. Kafir, dusta tu. Nabi kata semaya ni waktu ni wajib, harus pakai celak ya. Kafir selalu. Dusta tu. Nabi kata haram zina, sunat. Kafir selalu dah. Orang panggil mendustakan apa yang dibawa datang oleh Rasul. Gitu. Berarti situ dulu sejak to be continue ni dulu. Azal dulu. Bunyi dah totek-totek. Tengok tu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasul. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasul. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa Hayya 'alas salat. la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi itulah orang panggil hikmahnya. Allah Ta'ala jadikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah tu sebagai dua kalimah yang menterjemahkan apa iman kita yang ada dalam hati kita kepada orang yang mendengar. Jadi apabila orang itu dengar kita kata asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, seolah-olahnya dia faham kata bahawasanya kita tu mengakui kewujudan Allah. Mesti. Ketiadaan Allah tentu tidak. Kesediaan Allah mesti. Kebaharuan Allah tentu tidak. Kekekalan Allah mesti. Kebinasaan Allah tentu tidak. Sembahyang 5 waktu wajib. Haram kita tinggal. Wajib apa? Zina tu haram. Seolah-olahnya semua tu kita orang dia ni mengaku dengan belakang tu. Seolah-olah. Mustami'in yang mendengar, orang yang mendengar, orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah ni, dia faham kata orang tu mengaku semua tadi di dalam hati dia. Tapi nak sebut belaka panjang. Maka jadilah dua kalimah syahadat tu sebagai terjemah
apa yang ada dalam hati orang yang mengatakan dengan dua kalimah tadi. Dah. Habis itu. Kemudian kata dia, dan tiada diterima daripada seorang akan Islam melainkan dengan keduanya. Kecek rekah sungguh dah ni. Dan tiada diterima daripada seseorang. Seseorang ni tak kira mana-mana orang. Gitu ke? Dah, ada istisna juga dia. Nanti kita ayat panik. Nah, dan tiada diterima daripada seseorang, jadi daripada kebanyakan orang, kena begitu. Tak diterima daripada kebanyakan orangnya pada mengakunya, kena takdir gitu. Tak terima ke apa? Pada akuan dia, pada mengakunya kebanyakan orang akan Islam, jadi akan dirinya beragama dengan agama Islam. Nak takdir gitulah. Nah, baru faham kita ni. Kalau kita duk baca frus itu cepatlah habis. Nah. Kalau gitu tak usah jemput kita lah ngajar, nak cepat-cepat habis kan. Jemput lembu boleh. Nah, kita ni apa payahnya sebab apa? Ada hazah, ada takdir tu. Laulal hazfu wat takdiru la fahimal himaru. Kalau kita ni tak ada hazaf, tak ada takdir. Mana hazah ni yang dibuang. Sebab apa dibuang? Cakap rekah. Lepas tu kita nak faham ni balik, kita orang hak mengaji nak faham ni kena takdir balik hak dibuang tadi. Nah, kalau tak ada lagu tu la fahimal himaru. Himar ni tak ada bagi kita lembu lah sini. Lembu pun boleh ngajar kita ni. Tak pun panggil kambing. Lagi warok sebab kambing ada janggut. Ni. Dia kata alih kambing lagi pada ustaz ni. Nah, kambing janggut panjang sikit. Nah. Panggil kambing ngajar tak apa. Beda lah. Kambing, lembu, himar kau ikut tak boleh nak mengajar kita sebab apa? Mungkin duk boleh faham. Sebab apa? Ada hazah, ada takdir. Jadi kita kena takdir. Hak dibuang tu kita kena buat mari balik supaya kita faham. Oh, gitu maksud dia. Tu. Tengok. Ya tu kan? Dan tiada diterima daripada seseorang. Kecek rekah tu. Kita orang mengajar kena syarah. Dan tiada diterima daripada seseorang, yang ni dan tiada diterima oleh syarak daripada kebanyakan orang. Mana kata itu? Bukan semua orang. Sebab apa? Sebab nanti ada istisna juga. Ada yang dikecualikan. Mana? Orang bisu. Nak ngucap mana dia? Lepas tu kau bisu kafir seumur dia tu ni. Gitu kau. Nyanyi acong dia kafir lah dulunya. Lepas masuk hidayah lah hati dia nak masuk Islam. Jumpa dengan tu imam, jumpa dengan pegawai agama nak masuk Islam. Tu orang kata mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Sudah. Tak boleh mengucap mu. Bisu dia rupanya. Kafirlah mu siapa mampu. Gitu. Nyanyi lagu tu. Nah, nyanyi lagu tu. Islam tidak duk soleh lagu tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak berat di atas mana-mana manusia mereka apa hak dia mampu nak pikul. Betul tak? Pas orang bisu nak pikul ke mana? Ngucap moga dia bisu. Tak boleh. Sudah. Dia kata kalau kafir sama mati kalau baca sendiri kita ni. Baca seorang. Untuk malah mengaji Ustaz Pak lambat. 2013 sampai 2022 tak habis lagi kita. Gaponya bercakap tak tahu. Nah, dia pun beli sendiri, tak baca kek yang depan Netflix. Baca sendiri. Dia baca lalu mana? Dan tiada diterima daripada seseorang. Seseorang ni nakirah. Nakirah an-nakiratu idza waqa. Jangan ngaji nahwu kau ustaz klik Mesir ke? Kamu tak ngaji pondok ah. Nah, jadi pegawai agama di Maih kau jahit. Contohlah ni, bukan sungguh dak. Nah, Allah mengaji kita bu ustaz gak ya. Beli kitab Faridah baca sorang kakek depan TV tengok Netflix. Boleh baca. Dan tiada diterima daripada seseorang. Tiada nafi. Seseorang tu nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. Nah, an-nakirah, isim nakirah bila jatuh di halaman cakapan, di konteks ayat dia panggil. Yang berbentuk nafi memberi faedah hasar. Mana? Semua manusia tak kira siapa. Gitu. Tak diterima daripada mana-mana orang pun akan Islam mereka dengan
keduanya kena ngocak kata. Oh nyanyi orang bisu. Mari orang bisu nak ngocak tak boleh. Kata mu kafir sama mati dah. Nak buat kamu. Kita faridah kata gini ni. Kita tak salah. Mung tu hak bodoh ayat dia ni. Sebab apa? Sebab baca sendiri. Dengan dia tak guru tak boleh. Nah, tengok. Dan tiada diterima daripada seseorang, yakni dan tiada diterima daripada kebanyakan orang. Tak terima berapa oleh syaraknya pada mengakunya kebanyakan orang. Nah, tak terima kalau yang mengaku. Saya Islam ni. Saya Islam ni. Cuma ngucap tak boleh ngucap. Kan banyak ke lagu tu. Duduk tepi masjid hari Jumaat duduk utik derma. Nah, bawa tabung. Bawa tabung. Tak tu? Orang nak teh ada dalam Facebook ada. Orang nak teh tu sungguh tak yang Islam. Nah, awak ni betul tak Islam? Ya, saya Muslim, saya Islam. Nah, Islam lah ni. Nah, cuba mengucap tak erti. Astaghfirullahalazim. Ya. Aku ngucap dua syahadat kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah tak erti ngucap ya weh. Nah, subhanallah. Sudah. Ada lah kata tu. Dah tak terima tu. Tak terima. Tak terima pada mengakunya kebanyakan orang. Tak terima akan diri. Ngaku gapo? Yang mengaku gapo? Tu maaf bagi mengaku kita takdir tadi. Akan dirinya beragama dengan agama Islam. Dengan Islam akan Islam ini akan dirinya kebanyakan orang yang mengaku beragama dengan agama Islam. Syarak tak terima kebanyakan orang ni nak mengaku diri Islam, melainkan dengan keduanya, yakni melainkan dengan mengucap akan keduanya, yakni dua kalimah syahadat itu. Jika dia mampu mengucap, menutur, kena kait lagi. Artinya kalau dia bisu, maka dimaafkan. Tak apa, orang bisu nak masuk Islam. Maka apa bahasa isyarat bisu dia? Menempati pada tempat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Maka kalau dia buat, dia buat bahasa dia dah ni. Jalan dah ni. Islam dia. Nah, sebab apa? Sebab dia bisu nak ngucap mana? Tu dah. Tu dah gitu. Kalau gitu dia tu, orang bisu tadi tu, bila dia guna bahasa bisu dia tu, bahasa orang bisu, bahasa isyarat dia tu, menempati pada tempat asyhadu alla ilaha illallah tu, maka dia Islam di sisi manusia dan di sisi Allah. Mukmin di sisi manusia, di sisi Allah. Dua-dua. Ya macam kita juga menuntut gini. Ataupun dia tidak mampu mengucap dua kalimah syahadat dengan makna dia tu digagahi, dipaksai. Hati dia tu memang bulat percaya Allah mesti ada, tak ada Allah tentu tidak. Nabi Muhammad tu utusan Allah. Bukan mengaku-ngaku dakwah semata-mata, tidak. Tu yang mengaku dalam hati dia. Tapi nak menutup ni, dia takut barangkali ada orang panggil diancam dengan bunuh ke berapa lah. Maka orang lagu ni mukmin di sisi Allah, kafir di sisi manusia. Tu mukmin di sisi Allah. Mana akhirat esok mukmin dia. Dia semaya pun senyap-senyap, tutup koci, tak suruh keluarga dia tahu. Tahu kau family dia ke. Melayar pala daripada tubuh. Nyahayung kelewek. Nyahayung sadak. Maka dia sembunyi. Iman dia tu ada, tasdik. Dia tasdikur Rasul. Dia tidak takzibur Rasul. Dia tasdiku bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darurah. Tapi dia tidak nutqus syahadat. Dia tidak menutur dengan dua kalimah syahadat. Sebab apa? Dia tak menutur tu bukan kerana inat, bukan kerana ingkar, tapi kerana kerana takut. Takut ancaman musuh. Maka orang lagu ni mukmin indallah, kafir indan nas. Iman di sisi Allah tapi kufur di sisi manusia. Mana kalau dia mati kena tanah jayak agak. Nak awan ke dia? Moga tak boleh ijra' ahkamil Islam alaihi. Tak boleh nak menjalani hukum Islam di atas diri dia. Sebab apa tak ada? Sebab tak ada tanda. Gapo tanda? An-nutqu bisyahadatain. Mengucap syahadat. Sebab tu an-nutqu bisyahadatain ini sebagai alamatun li ijra'i ahkamillah, ahkamil Islam ala
ala man nataqa tadi lah. Di atas orang yang menutur tadi lah. Nah, tu orang panggil tanda. Apa? Tak ada tanda. Nak menjalani hukum Islam lah ke mana tadi? Nak mandi, nak kapel, nak semaya, nak tanah di perkubur Islam ke mana? IC pun tak ada ke? Mungkin tak berani Oh, kalau IC ada, tahu kok orang tua dia, kok keluarga dia nya bunuh, nah. Tak boleh. Duk senyap lah hati dia gitu. Nah, bunyi orang baik kau cibitus semaya. Nah, dia tak berzina yang etikok haram. Nah, yang mengaji pusatnya kok YouTube guna apa ni menata apa ni? Earphone dia. Masuk lalu bel telinga dia tak ada orang dengar. Nah, abang yang mari menganggap apa ni? Pasal lagu rock. Dia sembunyi sungguh. Maka dia tak boleh menutur tu bukan kerana ingkar, tapi kerana takut. Mengancam nyawa. Maka orang ni mukmin indallah, kafir indan nas. Tu. Begitu juga sama juga dengan orang yang nak menutur tapi tak ada. Sama juga. Hal tu pun sama juga. Dia tak ada orang panggil apa-apa halangi. Tak ada apa-apa halangi, tak ada takut gapo. Dia percaya dah ni, masuk dah hidayah dari hati dia. Dak nak pergi ngocak tu, mati dah Maka mukmin di sisi Allah. Tapi kata setengah ulama, kalau ada orang panggil kelimah-kelimah keluar tu seakan-akan makna syahadat, boleh dah dihukum dengan Islam pada zahir. Mana boleh ijra' ahkam Islam di atas diri dia. Boleh menjalani hukum Islam. Mana? Contoh dia, aku yakinlah Allah ni satu. Contoh. Dia tak asyhadu alla ilaha illallah, tapi ayat dia tu sama tak makna dia? Sama tu. Aku yakinlah Tuhan ni Allah yang satu. Aku yakin sungguh Nabi Muhammad ni bukan rekor-rekor ni, Nabi ni betul-betul utusan Allah. Allah kira dia ni. Aku nak masuk Islam lah. Gigi nak masuk Islam, mati. Sidang ke guana. Maka kata setengah ulamanya, boleh dah dihukum dengan hukum Islam. Kenapa? Kerana ada tutur di lafaz dia tu makna seakan-akan dengan dua kalimah syahadat. Walaupun bukan dua kalimah syahadat. Kata setengah tak boleh juga. Sebab tak menutup, mesti syarat kena asyhadu alla ilaha illallah. Sebab ambil di zahir hadis, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan membunuh manusia ini yang memerangi Nabi ni. Bukan manusia semua dah. Ini salah faham jadi IC pula kan. Ni. Manusia ini mana? Manusia hak di dalam peperangan dengan Nabi tu. Sehinggalah mereka mengakui bahawasanya tidak ada Tuhan, menyaksi bahawasanya tu. Lafaz hadis zahir tu diambil zahir gitu. Kata setengah dah. Tak semestinya gitu. Kalau keluar daripada mulut dia seakan-akan makna tu pun sah dah diijrakan ahkam Islam di atas diri seorang tadi. Hak kata tak diterima Islam mereka dia kena ngocak dengan dua kalimah syahadat, kalau tidak tetaplah dihukum kafir tu, ialah tu orang yang mampu menutur. Kemudiannya dia tidak menutur. Tak menutur tu bukan kerana takut, tapi kerana ingkar, inat dia panggil. Kerana menentang. Inat ni makna penentangan dia kepada Allah. Islam suruh menutup, buat gapo? Asyhadu tak payah. Asyhadu bukannya Tuhan tu Allah, bukannya Muhammad tu utusan Tuhan. Contoh. Maka ketika tu dia kafir indallah wa indan nas. Dia kafir di sisi Allah, di sisi manusia. Itu ni. Ada pun orang yang menutur tetapi hati dia tak sama dengan apa yang ditutur, dipanggil nifaq. Tu orang munafikun tu. Mana? Mulutnya kata aku mengaku Tuhan tu Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, tetapi hatinya menyalahi apa hak ditutur. Takzib dalam hati dia. Lidah seperti tasdik. Lidah seolah-olah menggambarkan apa yang dalam hatinya ialah tasdik, tetapi rupa-rupanya tidak seperti gambaran dalam hati dia. Mana indah khabar dari rupa. Khabarnya indah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Rupa-rupa batin hati dia takzib ala Allah, takzibu ala Rasul, mendustakan di atas Allah, mendustakan di atas Rasul, dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Makanya dipanggil nifaq. Itu dalam Quran kata, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah
wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiquna, apabila datanglah kepada engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh menata-menata munafik ni. Fuk-fuk munafik ni mai kamu. Nashhadu innaka la rasulullah. Kami menyaksi kata orang munafik dengan lidah kami. Dengan lidah ya, dengan hati kami tak menyaksi, bong. Nah, lidah kami menyaksi bahawa engkau ni ialah utusan Allah. Bermakna dia akui tak pada lidah dia Allah tu Tuhan, diakui juga pada lidah dia, pada hati tidak. Dalilnya mana tidak pada hati? Wallahu yashhadu innaka la rasulullah. Allah tegas. Dan hanya saja Allah menjadi saksi bahawasanya mu benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan hanya saja sesungguhnya walaupun orang lain tak dapat lihat akhir Nabi Muhammad, Allah menjadi saksi bahawasanya orang munafik itu dusta pada lidah hati dia. Nah, lidah dia kata dia menyaksi, hati dia kata tak. Nah, tu munafik tu. Sebab tu bukan senang nak kata orang munafik ni dah. Jangan duk mudah. Nah, orang lain ni mudah ya. Nah, munafik selalu dah. Lawan Islam lah. Yang tu bulat video ni amal. Sebut lalu nama malah dah aku nak muka-muka. Nak marah-marah dah. Nah. Guna nama Islam gitu. Guna nama Islam. Nak tengok mak kilau pun lawan Islam. Sebab apa? Sebab Kelantan ni tak ada tawagan. Marah kau kerja Islam ni, kerja Islam Kelantan ni. Nah, nak tengok mak kilau pun lawan Islam. Tak ada guna, tak ada pedoh tengok mak kilau. Nak lawan Islam. Lawan Islam kau lawan parti Islam. Dia reti beza tu. Nah, Islam lain, parti Islam lain. Nah, dia reti beza tu. Nah, jadi kalau mu kata lawan parti Islam tu lawan Islam, bermakna mu tak sedar tu mu sedang mengkafir ke orang dengan kamu tak khabar. Dah kalau lawan Islam ni kamu kafir. Jangan lawan dah. Ni Islam ni. Islam ni. Berat aku tu. Tak boleh gitu. Sebab tu saya sama kalau saya jadi raja sultan ni, tapi tak boleh lah kalau. Lain kata raja Perdana Menteri pun payah nak jadi dia ni. Kena suak tu, kena suak ni, kena gosok tu, kena main politik kuat. Tidak mustahil. Tak mustahil, tapi payahlah. Raja di Malaysia mustahil lah. Tapi kalau aku jadi raja lah kau ya. Atau jadi Perdana Menteri lah. Lama dah saya mengharamkan orang panggil penggunaan nama jenama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kegapo di pertubuhan persatuan atau parti. Sebab bimbang takut salah faham. Salah faham. Asalnya nak tabarruk je, nak ambil berkat. Bank Islam, kopi Islam, restoran Islam. Nak ambil berkat nama Islam. Tak apa setakat tu. Tapi nak kau orang lain masuk kedai kopi, restoran lain, kafir dah awak tolak restoran saya. Restoran saya restoran Islam ni. Nah, awak masuk restoran rasa mah bukan Islam. Ni restoran nama Islam. Siap kalau lagu tu. Nah, awak lawan Islam tu. Sudah. Minum kopi cak Islam. Nah, awak minum cak kopi radi. Awak tak terima ke kopi Islam. Minum kopi pun tolak Islam juga. Sudah. Nah. Dikeluarkan oleh Presiden Aswaja daripada pertubuhan Aswaja. Contoh. Pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu jadi Syiah lah saya ya. Gitu. Pernah enggak tu. Sana ambil berkat ya. Takut bimbel lama-lama jadi ingat kau inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana? Masuk persatuan ni automatik Ahlus Sunnah. Biar bodoh enggak tak mengaji pun sifat 20 ni. Nah, bayar yuran bulan ni, tahun ni jadi isi borang dekat Aswaja. Rupa-rupa asam Jawa. Bukan Aswaja. Tak reti apa pun. Wujud istihalah Jawa. Tak reti apa pun. Aqaidul khamsing ni. Tak reti pun. Tu apa kita duk belajar dalam aqaid ahli sunnah wal jamaah ni. Takut email lagu tu sikit lagi. Sebab main songkong. Tu bahaya. Enggak hok parti Islam ni lama dah. Cuba tengok. Anak keluar sikit. Ambil haluan lain. Jerik mak. Allah, kita tak sekolah anak kita keluar. Weh, anak mu murtad ke mana? Siapa berjerik kita mak? Bahaya tu. Lepas tu tebeng itu 4 tahun sekali pok tebeng. Ni jangan dah. Jangan jatuh ni kerajaan Islam.
Berapa kerajaan lain, kerajaan kafir mana? Kerajaan kafir negeri Selangor gitu. Kerajaan kafir negeri Perak. Kerajaan Islam negeri Kelantan so gitu. Heboh kerajaan negeri Kelantan juga. Kerajaan negeri Perak. Kerajaan pusat gitu juga. Nah, duduk Islam gitu. Oh, takut ke lagi? Takut? Oh, magoh. Dah, magoh. Aku tak kira. Aku tak pendek umur, tak kurang rezeki dengan sebab kata benda hak sebenar ni, kata Nabi SAW. Rosak tu. Rosak. Nah, padahal politiknya apa? Husnul tadbir. Biriayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu politik. Hak tu politik sejak daripada Nabi ada sapalah ke Nabi Muhammad SAW, semua para nabi berpolitik. Politik apa mana? Husnul tadbir, molek dalam menyusun atur pentadbiran. Lagu mana molek menyusun atur pentadbiran? Biriayati syu'uril ummah, dengan menjaga perasaan manusia di dalam biriayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah, yang berada dalam negara, sama ada muwatin, warga negara, atau orang yang mendatangi negara kita. Nah, ni tak jaga. Kata, mana tak buat jalan raya comel? Tahu, setahun sekali ya. Biarlah jeng gitu, hadaplah jaya sekali. Setahun sekali, setahun 2 kali jalan raya haji, raya Idul Fitri. Biarlah jalan global, jalan speed pun tak apa. Jaga perasaan umat tu. Jaga perasaan umat tu. Orang panggil politik Nabi tu. Politik Islam gitu. Bukan politik Islam, Islam dia panggil. Nak marah. Ajak debat lah sih. Nah, saya ajak debat amat dah. Gegang aku dah sini. Sabar, cool. Memang cool. Abang jaga perasaan umat aku tu. Dah. Mana ai? Sebenarnya ai bang, kita tak ada taki nak sipeh. Dekat sini. Gagal ai tak ada nu. Sungai Kelantan lana, gi minum hok tu lah. Ambo jadi ekskul nak molek. Orang panggil politik kalau gitu. Ahlus siasah Islamiyah kalau gitu. Ahli politik Islam kalau tu. Tak tu. Nah, itu orang panggil memperalakkan agama untuk dapat jawatan, untuk raih kekuasaan orang panggil. Tu. Tengok molek definisi politik tu apa. Nah, husnul tadbir biriayati syu'uril ummah fid dakhilid wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara yang luar. Wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah, dan menjaga tujuan agama diturunkan yang bahasa kulli yang 5. Mana? Hifzuddin, hifzun nafs, hifzul mal, hifzul muru'ah. Itu. Nah, itu orang panggil politik. Lagi belakang ni ada politik ni dalam kitab Faridah yang bimbang. Sebab tu saya kecek lah pak politik dengan aku. Ni ada surah-surah masjid. Ni ustaz orang mana? Orang Kelantan tu. Bukan. Dak ni. Hok gapo? Hok politik ni lah. Orang Islam tu. Islam belaka ya tu. Hijau ke biru ke merah. Tak ada hijau, tak ada biru. Islam tu. Mati tanah kayu kapal putih. Dalam kubur tak tanya, ma Hizbuka, ma NGO-uka, ma parti uka, tak ada. Nah, menurut buat jadi akidah gapo benda bukan akidah ni. Nah, politik ni bahagia daripada agama, tapi bukan rukun iman dalam agama. Kenapa? Wa yajibu nasbu imami adlin. Bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini. Itu katanya Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid. Melantik pemimpin yang adil itu wajib dari segi syarak. Bukan semata-mata akal. Ini nak tolak fuak Mu'tazilah. Kalau lah ni liberal. Ikut kita nak latih siapa pun. Yang penting dia ni mudah basuh duit kita kan. Ada panggil apa? Ikut kepala otak. Tak boleh itu. Dia kena ikut wajib hukum syarak. Wajib itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Dalam konteks kenegaraan demokrasi ni nak bahas lagi. Kalau tanya saya, wajib melantik pemimpin ni bagi mereka yang berdaftar ngundi gitu. Kalau tak daftar nak wajib mana? Nak hamba ke SPA lah kalau dia juga nak ngundi, dia tak daftar ngundi. Betul tak? Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, bukan melantik pemimpin ni, politik ni bukan melantik pemimpin ni
ruknan yu'taqad fid dini, rukun yang diiktikadkan dalam agama. Ini nak tolak fuak Syiah, Khawarij dan sebagainya yang mengakidahkan melantik pemimpin, yang merukun imankan benda hak bukan rukun iman. Ini ingat. Jadi politik ni bahagia agama. Yang kata politik akal kita saja menentu lagu-lagu mana pun, tak ada hukum hakal yang tu sekular pula, sekularisme, liberalisme, mengosongkan agama daripada kehidupan. Jangan gitu. Politik ni ada bahagia daripada agama. Politik mana? Iaitu politik dengan makna tadi. Ya, politik ada dua mafhum. Politik dengan makna sistem mana? Siasah hizbiyah, politik kepartian. Hak tu zaman ni baru ada. Zaman Nabi tak ada tu gitu. Zaman tu tak ada. Jadi Islam ni dia tidak orang panggil dia fleksibel dalam bab alat itu. Nabi wafat, Nabi tak ayat siapa ganti, tapi sahabat pakat mesyuarat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dak dia latih dah Sayyidina Umar sebagai waliul amri. Sayyidina Umar pula tak buat macam Abu Bakar, dia buat syura 10 orang mesyuarat siapa nak ganti dia. Sayyidina Uthman pula tak ada nak kata gapo, kena bunuh. Pakat orang pergi subuh Sayyidina Ali. Tengok. Islam ni dia fleksibel dalam bab alat politik. Lagu mana? Sistem mamlakah boleh, sistem jumhuriyah republik boleh, demokrasiyah boleh berlaku. Yang penting aman, sejahtera, tercapai maqasid dia. Itu. Itu lagu tu dah. Jadi bukan rukun iman yang tikok dalam agama bukan. Jangan buat gitu. Tu salah. Tu. Salah lah. Hak mana hak lawan kita, lawan Islam. Tak kena gitu. Lawan kita tu lawan parti yang meletak jenama Islam, bukan lawan agama Islam. Boleh jadi nama je parti Islam tapi hijau tindak tanduk tidak selari dengan Islam. Boleh jadi restoran nama Islam tapi cara jual beli bukan cara Islam. Harga tak letak, orang pakat mari letak lalu dah lauk makan. Sudah makan baru kira. Baru kira letak harga. Wih, mahalnya. Ikan seko pun 100 riyal. Tengok. Cara Islam tak gitu? Bukan cara Islam. KFC, McDonald cara Islam. Walau bukan nama Islam. Mana? Bayar dulu sebelum makan. Tengok. Jadi Islam ni bukan letak di nama dia. Musamma bagi nama tu. Benda hak dipernama tu gapo? Gitu ingat baik. Tu lagu tu dah. Gerak tu. Maaf banyaklah kasar sikit. Habis itu. Dan ketahui olehmu akan bahawa seterjemuh. Bukan makna lagi. Terjemuh. Yang ni balik bahasa. La ilaha illallahu. Terjemuh bahasa apa? Pada yang ni dalam bahasa Melayu itu ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Wallahu a'lam. Berhenti situ dulu. Tanda molek dah. Dan ketahui olehmu. Ada soalan kalau ada. Acong. Okey, Ini bagi Islam ni. Okey. Ini bagi Islam. Mana dulu? Saya buat begini. Hak Islam. Islam ni. Hak Islam lebih aula. Islam tadi yang tak ikut Islam tu. Islam tak ikut Islam lagu mana pula? Sudah. Nak cerita hak sebenar. Dia begini, masalah orang panggil wakil sistem politik dalam negara kita ni, kita kena bahas panjang ulama-ulamanya. Sebab apa? Sebab raja orang panggil ulil amri mutlak kita ialah raja. Jadi Pertua Agong, raja-raja Melayu. Demon ni sampai bila-bila tak turun tanding pilihan raya. Dan memang ketua negara tu yang di Pertua Agong, ketua agama, raja-raja. Betul tak? Demon ni ulil amri, hak mutlak sebenar. Ada pun menteri-menteri kabinet dapur almari berapa ni? Demon ni wuzara ut-tafwiq wa tamfidh. Menteri-menteri yang diserahkan kuasa dan diberi kuasa untuk melaksanakan kuasa raja-raja, kuasa kerajaan, gitu dah. Maka di sananya kena bahas, bukan saya seorang kena bahas. Apakah melantik orang bukan Islam tu termasuk orang panggil melantik nasbul imam?
Hak seperti dalam kitab sebut tadi, ataupun bukan hanya naibul imam, ataupun orang yang tanfiz, orang yang melaksanakan kuasa bagi imam, dan sebagainya, itu dikena bahas panjang lagi. Itu dah. Sebab apa? Sebab naik parti gapo apa? Islam agama persekutuan, raja-raja ketua agama, tak akan ubah dah. Hatta kalau raja-raja kita letak jawatan, kita berhak sama raja-raja kita. Sama, dia kena naik kok dunia tu dah. Sebab apa? Langgar masa nak merdeka dulu. Dia tetap, benda tetap dah. Orang sebagai harga mati, putus. Khalas, putus dah. Jadi hak mana hak afdal kita tengok sendiri ya. Kalau orang mukmin muslim berwibawa, pandai awak kerja, bertanding, hak ni bukan mukmin, bukan muslim, tapi pandai juga awak kerja, maka aula orang mukmin, orang muslim yang berwibawa tadi untuk kita undi dia. Yang merakyat tadi, yang amanah dengan kerja dia. Tapi kalau kata hak ni zalim, tak aja nampak patai hidung, memang jahat sungguh lah. Contoh, tidak amanah, khianat, tapi dia Islam. Hak ni bukan Islam, tapi dia melaksanakan orang panggil amanah yang diturunkan oleh raja-raja tu, oleh kerajaan tu. Dia amanah. Dia jaga kalau orang panggil apa? Urusan kerja dia. Terserah nak pilih hak mana. Malah nak haji lima pun tak ada. Bukan saya seorang hak layak ni. Dia ala hasabi zan ni. Di atas orang panggil sekira-kira seka seorang. Dia bukan benda hak qat'i. Sebab tu wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tak akan pikir rasa weh. Contoh kita tengok dia, oi bagus ni. Ngapi molek ni, gini. Pak kita pun pakah dia. Mana pakah tu undi dia, macam nak latih dia, macam nak akad dia untuk melaksanakan kuasa kerajaan. Tiba-tiba khianat dia. Oh, jahat ini. Maka dah. Kita buat tanggungjawab kita. Mana gitu? Manusia mana ada maksum? Mana ada? Mau masa ceramah ni memang nampak baik, masa ngepeng. Cuba jangguk kau sebeh ni. Tolonglah kita ni nak kita nak buat keadilan keislaman ni. Terbih sikit contoh. Contoh ni. Hidup Melayu sikit, kita nak jaga Melayu ni. Hidup Melayu contoh. Keadilan contoh. Baik berdalaka senang. Senang berdalaka, tak ada kira parti mana ada ni. Kita pun bagus ni. Nak jaga Melayu ni. Melayu ialah Islam kalau ikut perlembagaan. Pakah dia. Punya jual habis tanah Melayu contoh. Nak mana kita tak tahu. Masa dia janji tu kita pergi hak janji dia mula-mula. Nak mana? Manusia bukan masing, mana ada pemimpin yang masing. Etika ahli sunnah mana ada pemimpin yang masing. Pemimpin. Dia kena soal akhirat asal. Di sana pula ada orang panggil hukum umum dan sebagainya. Kalau nak guling raja, nak guling imam tu zalim. Boleh tak nak guling? Tak. Ada orang panggil tak boleh selagi mana dia semaya walau dia buat zalim. Sebab apa? Jaurun siti nasanatan khairum min hajari sa'ah. Duduk dalam pemerintah yang zalim 60 tahun tu lebih baik daripada tidak ada kerajaan satu saat, satu masa. Hak ni terah buat nak tahu lagu mana. Betul sungguh. Berlaku orang panggil penggulingnya. Haru habi mampu. Tengok. Tengok terpaksa kena sabar. Itu banyak kau kalau bab politik ni banyak kau kena kecek. Kena bahas banyak kau. Cuma tadi tu sebab gerai ya, tak ada gapo kali. Wallahu a'lam. Wa ilmu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.